Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang masih lagi setia dengan kita pada hari ini, iaitu Encik Lee How Yu dan Puan Sabarina binti Haji Yaakob serta para pembentang yang dihormati sekalian. Jadi selamat kembali lagi ke program Konvensyen Inovasi Pembelajaran KIP Anjuran Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Tun Abdul Razak yang bertemakan memperkasakan pembelajaran era pandemik melalui inovasi. Saya Nur Aisyah Syahira binti Naimun selaku teknikal yang akan menggantikan moderator kita pada hari ini yang mengalami masalah talian dengan saudari Husna selaku penjaga masa untuk sesi petang bagi bilik selari 4. Jadi sebelum memulakan majlis, sukacita untuk saya memaklumkan kepada anda semua. Yang pertama, para hadirin diminta untuk mengisi kehadiran sekiranya belum. Kemudian anda juga diminta untuk sentiasa memastikan mic ditutup. Dan yang ketiga, para pembentang hendaklah membuka kamera anda semua ketika sesi perkongsian rakaman video dan sesi maklum balas bersama barisan panel hakim. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kumpulan yang ke-6 iaitu kumpulan The Fifth yang terdiri daripada pelajar PSM PBM 2620 untuk berkongsi video pembentangan inovasi mereka yang dinamakan sebagai Witty Funny Boxy. Dipersilakan. Memang tak ada suara ke video ni? Maaf. Sebenarnya video ni ada suara. Video pembentangan, video yang link satu lagi. Jadi masalah yang telah kami dapati iaitu ada 3 masalah. Masalah yang pertama ialah pelajar kurang menguasai simpulan bahasa. Masalah yang kedua, murid tidak dapat mengenal simpulan bahasa. Yang ketiga, murid keliru dengan simpulan bahasa yang agak pelik. Jadi bukti yang menunjukkan masalah itu wujud, yang pertama kami menemu ramah seorang guru bahasa Melayu yang mengajar murid tahun 3 di sebuah sekolah. Dan kami telah menjalankan sesi temu ramah terhadap 2 orang pelajar dan mereka bersetuju bahawa masalah pertama tadi merupakan masalah yang paling sukar kerana melibatkan penguasaan yang tinggi untuk mahir dalam mengenal pasti simpulan bahasa. Ketiga, kenapa berlaku masalah tersebut? Yang pertama, cara pengajaran dan pembelajaran untuk simpulan bahasa hanyalah berpandukan kepada guru secara lisan dan penulisan pada papan tulis sahaja. Dan murid mudah merasa bosan dan memerlukan cara pengajaran yang menarik sebagai alat bahan bantu mengajar, terutamanya topik simpulan bahasa ini. Yang keempat, zon. Zon masalah ini, zon berada di mana, iaitu terdapat di zon biru di mana memerlukan masa yang terdekat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kawalan,
adakah kawalan masalah tersebut di dalam kawalan ataupun di luar kawalan, dan masalah ini masih dalam kawalan kerana dapat diselesaikan dalam masa yang singkat, dan penghasilan inovasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah dan berupaya membantu meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap simpulan bahasa tersebut. Dan implikasi apa yang akan berlaku jika masalah tersebut tidak diatasi. Yang pertama, pelajar suka untuk menjawab dalam peperiksaan, khususnya kertas bahasa Melayu. Yang kedua, pelajar suka menguasai ilmu sintaksis. Yang ketiga, pelajar tidak dapat menghasilkan sebuah karangan dengan mantap, iaitu peringkat masalah tersebut berada pada peringkat individu, iaitu peribadi, dan masalah ini patut diselesaikan dengan segera. Jadi peringkat yang kedua, fasa 2 iaitu unpack, dan masalah ini berkaitan dengan DSKP Bahasa Melayu KSSR tahun 3. DSKP tersebut menekankan murid perlu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra, iaitu murid boleh bercerita dengan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah, iaitu simpulan bahasa. Jadi simpulan bahasa ini merupakan satu elemen penting dalam melengkapkan kemahiran berbahasa. Jadi di SKP Bahasa Melayu tahun 3 yang telah kami pilih iaitu aspek seni bahasa. Standard kandungannya 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra, iaitu murid dapat bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun dengan menggunakan simpulan bahasa. Jadi 3 punca masalah utama yang telah kami pilih untuk kami selesaikan. Yang pertama, murid hanya menghafal semata-mata dan tidak memahami makna simpulan bahasa tersebut. Yang kedua, murid tidak mempraktikkan penggunaan simpulan bahasa dalam penulisan dan juga kehidupan seharian mereka. Yang ketiga, murid mengalami kesukaran dalam susunan perkataan bagi sesuatu simpulan bahasa dan mereka sering menulis simpulan bahasa tersebut secara terbalik. Kumpulan sasaran yang telah kami tuju ialah murid tahap 1, darjah 3. Masalah yang dihadapi adalah dari segi aspek simpulan bahasa di dalam DSKP BM KSSR tahun 3. Objektif umum, kami dapat memperkenalkan Witty Funny Box ini sebagai satu kaedah baru dalam mempelajari simpulan bahasa pada peringkat sekolah rendah. Objektif khususnya, yang pertama, murid dapat mengingati lebih banyak simpulan bahasa dengan mudah. Yang kedua, murid dapat menguasai maksud simpulan bahasa yang dipelajari mengikut konteks ayat. Yang ketiga, murid dapat membina ayat menggunakan simpulan bahasa. Empat ialah pelaksanaan PDP lebih menyeronokkan dan berpusatkan murid serta bahan dengan menggunakan inovasi kami ini. Fasa yang ketiga iaitu SAGES, di mana untuk kategori inovasi ini berada dalam kategori produk berbentuk mawujud. Dan untuk easy iaitu mudah, produk ini sangat mesra pengguna di mana permainan dan aktiviti yang terdapat dalam produk ini dapat dimainkan oleh murid seawal 9 tahun. Ini adalah radikal, iaitu untuk radikal dan ekstrim. Jadi permainan ini tidak terlalu ekstrim namun dapat memberi impak dari segi kefahaman dalam aspek seni bahasa yang difokuskan dalam produk. Dan seterusnya ialah interesting, di mana produk ini dapat menarik minat murid di samping murid dapat belajar sambil bermain. Dan permainan ini menerapkan unsur didik hibur. Seterusnya ialah selamat, di mana produk dapat dimainkan dengan selamat kerana tidak memerlukan pergerakan yang lasak dan tidak mengandungi bahan-bahan yang tajam yang mungkin dapat mencederakan pelajar. Seterusnya ialah others. Inovasi yang dicipta adalah ringan dan memudahkan guru untuk membawa bahan ke mana-mana agar penggunaan produk tidak terbatas tempatnya. Dan untuk lakaran, berikut merupakan lakaran penghasilan inovasi Witty Funny Box. Untuk MOS, iaitu money, kos ringgit, penghasilan produk ini tidak memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan bahan sangat mudah didapati serta mempunyai harga yang mampu milik. Di samping itu, kos produk yang rendah ini dapat menjimatkan wang dan tenaga serta dapat mengaplikasikan konsep 3R iaitu guna semula bahan terpakai. Berikut merupakan jumlah harga yang digunakan untuk membuat produk ini. Jadi untuk outcomes iaitu keberhasilan, jangkaan hasil yang diperoleh. Jadi murid dapat memahami dengan lebih mudah tentang penggunaan simpulan bahasa dan dapat mengaplikasikannya dalam pembinaan sesebuah ayat dan membuat latihan. Untuk sumber pula, penghasilan produk ini tidak memerlukan sumber tenaga yang banyak kerana ia mudah dicipta. Dan untuk masa, inovasi ini dihasilkan dalam masa yang singkat dan penggunaannya juga tidak memerlukan masa yang panjang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah pistol gam panas, cardboard,
kertas warna, pita pelekat, dan juga pita berganda. Aspek yang seterusnya ialah aspek bina. Proses pembinaan inovasi ini dapat dilakukan secara berseorangan dan tidak memerlukan jangka masa yang lama untuk menyiapkannya. Selain itu, kami juga menggunakan medium Google Meet untuk menjalankan sesi perbincangan dalam menyiapkan produk inovasi ini. Kami telah menemu ramah beberapa orang untuk memberi cadangan atau penambahbaikan terhadap produk yang telah kita melalui Google Form. Jadi berikut merupakan cadangan penambahbaikan dan juga komen yang telah diberikan oleh mereka. Jadi berdasarkan maklum balas Google Form tersebut, kami telah melakukan penambahbaikan terhadap produk inovasi kami. Jadi berikut merupakan produk inovasi sebelum penambahbaikan dilakukan, di mana kita dapat lihat kotak tersebut hanyalah kosong. Selepas itu, kami melakukan beberapa penambahbaikan di mana kami membuat penambahbaikan, menambahkan keceriaan dan juga melakukan beberapa kekemasan terhadap rupa bentuk kotak tersebut. Langkah yang pertama, guru memberi arahan kepada murid untuk membuka kotak Witty Funny Boxy. Kemudian murid akan bermain permainan gunting batu kertas untuk menentukan giliran menempel dadu. Murid menggerakkan petangnya masing-masing mengikut jumlah dadu tersebut. Sekiranya murid terkena pada tapak yang berlabel bina, maka murid membina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang diberikan oleh guru. Murid yang seterusnya melemparkan dadu dan sekiranya terkena pada tapak yang berlabel teka, maka murid akan meneka simpulan bahasa yang bersesuaian berdasarkan kedua-dua keping gambar tersebut. Sekiranya terkena pada tapak berlabel cari, murid akan mencari maksud simpulan bahasa berdasarkan simpulan bahasa yang dinyatakan pada papan teka simpulan bahasa. Pada akhir aktiviti, murid diberi lembaran kerja untuk menilai tahap pemahaman mereka tentang simpulan bahasa. Dalam fasa refleks, iaitu fasa yang kelima, kami telah membuat refleksi berdasarkan pengukuran HIK, iaitu hasil, impak, dan juga keberkesanan. Dalam peringkat hasil, setelah kami menerangkan inovasi ini kepada 3 orang responden yang berumur dalam lingkungan 9 tahun, kami telah memberi lembaran kerja kepada mereka serta mengemukakan beberapa soalan kepada mereka. Berikut adalah 4 soalan yang kami kemukakan, dan ini adalah jawaban-jawaban yang kami perolehi, dan berdasarkan jawaban itu kami dapat mengenal pasti bahwa 2 daripada 3 responden menguasai simpulan bahasa pada peringkat yang sangat baik, manakala 1 daripada 3 orang responden tersebut menguasai simpulan bahasa pada peringkat yang baik sahaja. Manakala pada peringkat impak, kami mendapati bahwa inovasi Witty Funny Boxy ini memberi impak kepada skala yang kecil, skala sederhana, dan juga skala yang besar. Bagi impak skala kecil dapat dinilai apabila murid itu mula mengenal simpulan bahasa. Bagi impak pada skala sederhana pula dapat dinilai apabila murid mampu untuk menggunakan simpulan bahasa dan dengan sesuai dan tepat. Manakala impak pada skala yang besar, murid mula mengaplikasikan simpulan bahasa itu dalam pembinaan ayat karangan mereka serta mampu untuk menguraikan situasi menggunakan simpulan bahasa yang berkaitan. Bagi fasa yang ketiga adalah keberkesanan. Inovasi Witty Funny Boxy ini adalah sangat berkesan untuk membantu murid dalam memahami tajuk simpulan bahasa. Hal ini disebabkan murid dapat melihat dengan lebih jelas mengenai simpulan bahasa, maksud simpulan bahasa itu sendiri, serta soalan dalam lembaran kerja yang dapat merangsang murid untuk menghasilkan ayat berdasarkan simpulan bahasa yang berkaitan. Secara keseluruhannya, murid juga mampu untuk menjawab soalan, berpeluang untuk menjawab soalan yang terdapat dalam inovasi. Dan maaf. Maaf, masa telah pun tamat. Jadi
Jadi terima kasih saya ucapkan atas tayangan video pembentangan inovasi yang dinamakan sebagai Witty Funny Boxy. Seterusnya kita beralih kepada sesi maklum balas selama 10 minit bersama barisan panel hakim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, terima kasih Aisyah ya selaku moderator kan. Okay, dan juga kumpulan-kumpulan Angela, Esther, Jahilin, No Kalinda dan Hafiqah ya. 5 orang kan? Ya betul, 5 orang. Cuma seorang tidak dapat masuk meet sebab dia tidak sehat. Okey, tak apa. So dia bagi saya dia satu inovasi yang menarik ya sebab permainan kan semua orang suka kan. Ya, suka bermain lah ya. Cuma saya tanya dari permainan tadi bila saya lihat adakah rotasinya sama? Dia punya aliran itu sama. Maksudnya pelajar itu kena pertama dia mesti tahu maksud simpulan bahasa itu, kemudian baru dia bina ayat, kemudian baru dia cari. Adakah dia mesti melalui proses yang sama setiap kali dia main ataupun dia boleh rawak secara rawak? Tidak. Nah, permainan ini dibolehkan secara rawak sebab berdasarkan lemparan dadu yang mereka dapat tersebut. Jadi sekiranya murid tersebut dia dapat pada tapak yang berlabel bina, jadi peranan guru di situ akan memberi salah satu simpulan bahasa kepada murid tersebut untuk membina ayat tersebut. Kemudian sekiranya murid tersebut terkena pada kotak yang berlabel teka, jadi murid tersebut akan memilih terdapat satu simpul yang mengandungi beberapa gambar simpulan bahasa dan murid tersebut perlu meneka simpulan bahasa yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. Dan seterusnya sekiranya murid terkena pada label maaf, terkena pada label cari, murid tersebut akan disuruh untuk mencari maksud simpulan bahasa berdasarkan gambar pada papan yang berlabel meneka simpulan bahasa tersebut. Okay. So saya nak tanya ya, bagaimana anda mengetahui pelajar itu tidak menguasai simpulan bahasa? Okay. Pada pendapat saya, bagaimana murid tersebut, bagaimana kita dapat tahu sama ada murid itu kurang menguasai dalam simpulan bahasa ini, mungkin sebelum aktiviti PDP ini dilaksanakan, guru boleh bertanya beberapa simpulan bahasa ataupun pendapat murid tentang simpulan bahasa, dan dari situ kita dapat lihat sekiranya murid tersebut tidak dapat menjawab apa-apa soalan yang diberikan oleh guru dengan tepat. Jadi di situ kita dapat lihat murid tersebut masih kurang menguasai simpulan bahasa. Sebelum itu juga guru juga boleh memberi beberapa latihan pada awal sesi PDP untuk membuat perbandingan selepas penggunaan inovasi ini. Okey ya, sebab perkataan itu menguasai kesimpulan bahasa bagi saya dia agak meluas ya. Dia agak meluas ya. So bagi saya orang kena bagikan satu fokus. Apa sebenarnya isu pelajar itu tak menguasai ya simpulan bahasa? Adakah kerana mereka memang tak tahu maksudnya, maknanya? Contohnya ringan tulang, mereka langsung tak tahu maksudnya. Sebab saya dapati bila anda bentang dia ada beberapa. Satunya pelajar ini mungkin kerana dia tak tahu maksud. Ya. Dua, mungkin kerana dia tak tahu bina ayat. Ya, dia tak tahu bina ayat. Dia tahu maksud, dia tak tahu bina ayat. Pun boleh mungkin masalah itu muncul kan. Satu ialah mencerita. Pelajar itu mungkin dia tahu maksud, dia boleh bina ayat, tapi dia tak tahu macam mana mencerita. So dia banyak sangatlah fokus kita. So kita mesti
fokuskan kepada apa sebenarnya isunya. Adakah kerana pelajar itu memang tak tahu maksud simpulan bahasa itu? Ya, ataupun dia tak tahu macam mana bina ayat. Ataupun dia tak tahu mencerita. Okay, yang mana satu sebenarnya? Okay, so mana sebenarnya yang kita nak tahu? Pelajar itu sebenarnya tak tahu maksud ke apa? Hello. Ya. Tak dengar sangat ya, tersekat-sekat. Mungkin kita boleh fokuskan kepada maksud terlebih dahulu agar lepas murid tahu maksud, barulah murid akan pandai membuat ayat tentang simpulan bahasa tersebut. Jadi kami bercadang permainan ini dimainkan selepas guru mengajar tentang simpulan bahasa agar permainan ini dapat dijadikan pentafsiran untuk mereka apa yang mereka telah pelajari. Dan kiranya ini kiranya murid akan berlatih mengetahui simpulan bahasa tersebut, dan selepas itu guru juga boleh meminta murid untuk meneka. Jadi ini sekadar latihan saja, tapi sebelum itu cikgu akan fokuskan kepada cari maksud dahulu. Terima kasih menjawab soalan ini, Dokter. Cuma bagi saya ya, sebab kita kena tahu sebenarnya apa masalah. Adakah masalah itu berpunca daripada guru ataupun masalah itu berpunca daripada murid? Kan? Ya, sebab tadi guru itu mungkin mengajar terlalu bosan, ya. Okey, adakah itu sebab utamanya ataupun pelajar ini dia ada masalah ingatan? Mengajar tak faham, mengajar tak faham. So, kita kena tahu yang mana sebenarnya fokus kita. Kan? Ya, kalau pelajar itu kita mengajar 10 kali pun dia tak faham. Itu masalah ingatan ya. Masalah ingatan, betul tak? Ya, tapi kalau pelajar itu dia bosan ya, mungkin itu masalah kaedah mengajar cikgu itu. So, kena tahu yang mana satu yang merupakan punca sebenarnya masalah itu. Okey. Doktor, boleh saya tambah sedikit pendapat? Saya rasa kalau berdasarkan inovasi yang kami hasilkan ini, kita dapat lihat masalahnya di sini ialah kekurangannya kaedah yang digunakan oleh guru. Jadi kan kebiasaannya kita dapat tahu bahawa murid mudah berasa bosan. Jadi sekiranya mereka berasa bosan, justru mereka tidak berasa minat untuk mempelajari sesuatu tersebut, dan mereka juga tidak akan memahami dan mengingat pembelajaran pada masa tersebut. Jadi di sini penggunaan penerapan unsur didik ibu dalam dalam penciptaan inovasi ini dapat membantu guru tersebut untuk mengajar dengan suasana yang seronok dan tidak berpandukan, iaitu secara lisan dan penulisan pada papan tulis saja. Pada pendapat saya, Doktor. Mr. Lee sajalah. Bagi saya Mr. Lee saja. So bagi saya okeylah, cuma kalau kita tuliskan fokus kita kena betul lah ya. Kalau itu berpunca pada cikgu, maka fokus kita pada cikgu lah, mempelbagaikan kaedah kan. Ya, so bila awak kata murid tidak menguasai, maksudnya kita fokus kepada murid yang tak tahu. Ya, so kita kena clear lah fokus kita kat mana. Okey, itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okey, adakah cikgu bersama saya? Saya seorang saja kali ini sekarang. Ada saya seorang saja di sini. Okey, apa kesulitan saya bagi saya projek ini satu projek yang baik lah, yang bagus kan. Ya, so kalau kita fokus, maksudnya projek ini objektifnya ialah kita nak mempelbagaikan kaedah
pengajarannya. So kita fokus kepada didik hibur. Ya. Okey, supaya cikgu tu tak mengajar secara orang kata pasif, ya, secara pasif ya. So kita gunakan kaedah didik hibur untuk memeriahkanlah. So apa yang penting ialah kaedah ini bukan kaedah untuk mengajar konsep kesimpulan bahasa, ya, tapi dia satu mengukuhkan pemahaman pelajar. Bila main games dia akan cuba ya memahami kesimpulan bahasa itu melalui permainan. Okey. So satu usaha yang baiklah. Tania. Doktor, satu lagi, kami mau berkongsi bahawa inovasi ini kami bercadang untuk melakukan beberapa penambahbaikan di mana kami ingin menjadikan inovasi ini berbentuk digital. Jadi maksudnya di sini digital ni mungkin kami akan membina permainan tersebut dalam bentuk permainan tersebut dalam bentuk digital. Jadi agar bersesuaian dengan pembelajaran secara maya terutamanya pada pandemik ini. Okeylah, dia satu usaha yang sangat baik. Saya Mr. Lee lah, jangan panggil doktor. Saya Mr. Lee saja. Okey, bagi saya satu usaha yang sangat baik. Ya, sangat baik. Kalau anda dapat mentransformasikannya kepada metode digital. Ya, dia satu usaha yang sangat baik ya. So, tahniahlah. Okey, tahniah kepada anda atas usaha yang baik ini. Nanti ada telefon sekejap ya. Baiklah. Okay. Ada soalan daripada Puan Sabrina. Masuk balik. Atau link tu cuba lagi ya, cuba lagi ya. Okey. Okey. Okey ya, so Hakim yang satu lagi dia ada masalah lain sekejap ya. So dia tak dapat bersama anda. Saya saja yang sebagai komen kepada Sembilan Bahasa inilah. Okey. So bagi saya dia satu usaha yang baik ya. Kalau anda tambah baik, menariklah. Sebab dia satu permainan kan. Ya, satu permainan ya. Tapi biasanya permainan lebih kepada pengukuhan. Ya, pengukuhan ya. Dia taklah kepada macam mana kita nak pelajar itu menguasai konsep tata bahasa itu. Ya, atau simpulan bahasa itu. Ya, dia lebih kepada enforcement. Supaya bila kita dah belajar, kita main-main, kita lagi faham. Lagi faham lah. Ya, kita mendapat lebih banyak. Lebih senang untuk kita mengingat melalui permainan daripada kita membaca buku. Betul tak ya? Kalau baca-baca buku bosan lah kan. Tapi bila main-main, dia ada pengukuhan yang kita dapati. So, apa yang saya dapati, anda ada bina ayat, ya, maksud dan teka itu baguslah. Okey. Cuma bagian bina ayat itu saya risau sikit lah sebab kalau pelajar itu dia tahu maksud, tak semestinya dapat bina ayat. Ya, tak semestinya dapat bina ayat. Ya. Okey. Tak semestinya. Ya, betul. Mungkin bila kita main game tu ada masalah pula yang menyebabkan pelajar itu hadapi masa dia nak fikir balik nak bina ayat itu, jadi dia menyebabkan permainan itu ya, berlarutan panjang. Ya, berlarutan panjang ya. Tapi apa sekalipun saya rasa kalau anda boleh letak grafik yang cantik dan sebagainya, dia sangat menariklah. Menariklah. Ya, contoh ulat buku. Yang ulat buku ni cikgu yang letak ke? Ulat buku tu ataupun pelajar itu yang dia ambil gambar dia nak buat sendiri? Kalau ingin inovasi itu nampak lebih menarik dan berpusatkan kepada murid, jadi akan ada satu sampul, di situ akan terdapat pelbagai gambar. Jadi murid itu akan mencari-cari gambar yang bersesuaian untuk menghasilkan satu simpulan bahasa. Itu baguslah kalau anda boleh buat macam tu lah. Dia maksudnya ada advanced level kan. Level yang lebih advanced, pelajar pula yang akan cari gambar dan letak dan terbitkan simpulan bahasanya sendiri. Satu benda yang menarik lah. Okey, so Cikgu Sabrina dah masuk lah. Tadi saya seorang Cikgu ya. Okay. So Cikgu Sabrina ada apa-apa nak tanya ke kepada pembentang? Okey. Okey, boleh dengar saya tak? Boleh. Okey, terima kasih Mr. Lee. Okey, anyway tahniah kepada kumpulan The Fifth, Angela, Esther, Johilin, Hazika dan Khalida, bakal-bakal cikgu ni. Alright. Okey. Saya terkeluar tadi sebab ada masalah capaian internet. Kalau suara saya putus-putus, bagi tahu sebelum saya menerangkan dengan syok sendiri nanti. Boleh dengar? Boleh dengar.
Boleh Puan. Kejap. Okey, saya dah baca penulisan kumpulan The Fifth dari depan sampai belakang. Saya dah baca dan saya juga dah menonton tontonan video video yang disertakan. Boleh dengar tak saya cakap? Boleh, jelas. Okey. Jadi perkara pertama yang saya nak tanya, saya ni sebab saya berada di sekolah. Mr. Lee dia berada dekat IPG. Jadi Mr. Lee saya lebih jelas lah soal di SKP ni. Okey. Pesakit yang diubat, pelajar yang dibantu adalah pelajar tahun 3, betul? Ya, betul. Okey. Merujuk di SKP Bahasa Melayu tahun 3, standard pembelajaran 4.1.1. Which is murid bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun. Jadi kumpulan The Fifth memilih simpulan bahasa tu sebagai unsur gaya bahasa lah kat situ. Jadi okey, kumpulan The Fifth dia begini. Bila kita masuk ke sekolah, kita menggunakan buku teks yang dipandu oleh DSKP. Dia tahun 3, dia ada beberapa simpulan bahasa yang diajar di tahun 3. Dia tak ajar terus. Kalau ada 100 simpulan bahasa 100 tu dia ajar terus. Tidak. Dia ada beberapa simpulan bahasa yang diajar pada tahun 3 dia ajar sikit. Mulai tahun 1 dia ajar dulu sikit. Tahun 2 dia tambah lagi. Tahun 3 dia tambah lagi. Tahun 4 ditambah lagi. Begitulah seterusnya sehingga pelajar-pelajar tersebut, murid-murid tersebut sampai tahun 6 dan belajar seterusnya di tingkatan 1 dan sebagainya. Simpulan bahasa tu tidak diajar terus macam tu. Dia ada daftar simpulan bahasa yang diajar. Kalau kita tengok buka buku teks, bukan selesai tadi. Faham tak apa yang saya cakap ni? Faham, cuma yang bahagian hujung-hujung tadi tersekat-sekat. Tersekat-sekat Ya. Hujung dah. Okey, saya ulang semula. Maksud satu Maaf Puan. bahasa tu dia ajar tahun 1 dia dengar tak? Tadi tersekat. Tersekat-sekat. Okey, sekarang boleh dengar tak? Sekarang boleh. Masih sekat-sekat lagi? Sekarang boleh Puan. Boleh. Sekarang boleh dengar. Puan, boleh. Okey. Alhamdulillah. Okey, kalau sekat-sekat bagi tahu apa yang saya nak cakap tadi, apa tu box ni awak nak bantu murid tahun 3. Saya cuma nak tegaskan, nak bagi tahu, bila berada di sekolah, murid tahun 1 dia tak belajar, dia ada beberapa bahasa yang diajar dan mereka belajar. Tahun 2 dia masuk sikit lagi, tahun 3 dia masuk sikit, tahun 5, tahun 6 dan seterusnya. Maksudnya KPM ni dia tak bagi berdesuk simpulan bahasa tu dia ajar sekaligus, tak. Dia ada peringkat-peringkat dia. Dapat tak kat sini? Dapat tak guys? Dapat. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, bila saya tengok video kumpulan The Fifth ni, saya tengok murid tu, saya tak pasti berapa orang yang terlibat. Saya nampak macam 2 orang je. Dan saya tak pasti macam mana cara kamu menentukan peserta kajian. Mungkin dah diterangkan masa Mr. Lee tadi, masa saya terkeluar, saya tak dapat nak dengar tadi. Bila saya tengok murid tu sedang menggunakan box itu, saya tengok murid tu terus dapat buat. Oh, dia tahu pula buku. Dia terus buat. Saya tak, soalan saya dengan murid yang, sebab kita nak buat inovasi ni untuk membantu murid yang tak menguasai kan. Jadi apa yang berlaku jika murid itu tidak dapat membina ayat, tidak dapat meneka simpulan bahasa?
So kita nampak video tadi, flow-nya cantik je. Murid tu boleh teka, dia boleh tulis, boleh apa kan. Bagaimana satu situasi semasa kamu sedang melaksanakan intervensi ini, kamu jumpa murid yang tak boleh nak buat ayat. Dia tak boleh nak bina simpulan bahasa tu. Bagaimana kat situ? Ada penerangan? Okey, contohlah sekiranya murid tu dia tidak dapat membina ataupun tidak dapat melaksanakan tugasan berdasarkan berdasarkan inovasi ini. Jadi di sini ditekankan peranan guru untuk membantu murid tersebut. Mungkin guru akan memberi bimbingan. Oh, maknanya guru kena ada kat situ lah. Ya, sebab ada satu tu part yang sekiranya murid terkena pada label bina terlebih dahulu. Jadi di sini peranan guru akan memberi salah satu simpulan bahasa kepada murid untuk murid tersebut membina simpulan bahasa, membina ayat simpulan bahasa tersebut. Oh, kalau murid tu tiba-tiba tak dapat bina ayat juga, macam mana guru tu juga akan bantu? Boleh ulang Puan? Tak dapat dengar. Kalau tak boleh nak bina ayat juga, cikgu tu juga kena berada kat situ, maksudnya. Dapat tak? Cikgu boleh bagi panduan dekat murid tu untuk bina ayat, kiranya membimbing murid tersebut. Oh, okey, faham. Sekarang je sebab saya tengok video tu macam satu lagi kumpulan The Flip, jangan anggap saya tidak sempat laporan saya ni. Box tu cuma satu je, betul? Apa tadi Puan? Boleh ulang semula. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh dengar? Sekarang boleh. Boleh. Sekarang boleh. Okey. Minta maaf. Box tu cuma satu kan? Satu kan maksudnya? Ya, satu saja. Oh, satu saja. Jadi macam mana kita nak guna box tu untuk kalau kita nak kendalikan ramai murid dekat dalam kelas tu? Macam mana kita penyusunan dia? Adakah ada turn bermain? Adakah grup ni dulu, grup tu kemudian? Kumpulan kami bercadang untuk membuat penambahbaikan terhadap inovasi ini dalam bentuk digital. Jadi jika diubah menjadi bentuk digital, lebih senang mereka guna, terutamanya dalam dalam pandemik ini kan, pembelajaran secara maya. Jadi murid boleh menggunakan inovasi tersebut dalam bentuk digital. Okey, Tania, itu yang saya nak dengar sebenarnya. Ada penambahbaikan di situ. Tapi overall bagus. Saya minta maaf atas masalah capaian internet tadi, tapi berdasarkan penulisan lakaran semua okey, so far semua okey, alhamdulillah. Dapat meningkatkan ni cumanya kalau tengok balik di SKP tu dia sebenarnya 411 tu dia bercerita menggunakan simpulan bahasa. Sebenarnya tapi bila mana kumpulan The Fifth ni membuat inovasi yang membolehkan murid itu membina ayat, itu adalah ke arah itu juga. Okey, itu saja. Tambah baik lepas ni buat dalam bentuk digital, lepas tu kongsi dengan saya. Boleh? Boleh Puan. Kami akan usaha buat. Tania, terima kasih. Terima kasih Puan. Tania ya, Tania. Terima kasih Puan. Anda kena fokuskan sama ada isu ni, isu pelajar ke isu cikgu. Kan? Tadi saya dah beritahu, adakah isu ni berpunca pada cikgu ke berpunca pelajar? Kan? Kalau punca pada cikgu masuk inovasi ini ialah satu inovasi yang untuk mempelbagaikan kaedah cikgu. Kan? Supaya dia menarik perhatian pelajar. Kalau isu itu pelajar, maksudnya pelajar itu memang dia baca, dia tak faham simpulan bahasa. So mana yang kita fokus itu saya katakan.
Ya, so bila saya baca statement daripada anda, sebenarnya isu yang anda nak terokai, sebenarnya isunya kita nak cikgu ni ada cara lain mengajar, didik hibur. Ya, sebab dah mengajar kita ada didik hibur supaya pelajar ini menyukai simpulan bahasa. Ya, itu pandangan saya lah. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baguslah tu, kids box tu sangat bagus. Sebenarnya buka semua, everything was there. Sangat bagus, tapi tambah baik sikit, alright? Boleh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Lee dan Puan Sabarina di atas perkongsian kepada ahli kumpulan The Fifth sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, seterusnya kita beralih kepada sesi perkongsian yang kedua. Saya menjemput satu kumpulan yang pernah menggoncang negara matahari terbit suatu ketika dahulu, Power Rangers, dengan inovasi mereka iaitu Delima Merah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini, kami dari kumpulan Power Rangers akan mempersembahkan inovasi kami yang bertajuk Delima Merah. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Azmina binti Mursyidi, Hasna Basira binti Hamali, Azzatul Azira binti Ibrahim, Nurul Juwita binti Bakar, dan juga Nur Ain Syedatunia binti Hazki. Delima Merah merupakan satu produk inovasi yang berbentuk digital yang dihasilkan demi memperkasakan pendidikan dalam era pandemik COVID-19. Inovasi ini bertunjangkan kepada masalah yang dihadapi oleh murid dalam kekeliruan kata nama iaitu hukum DM. Baiklah, seterusnya saya akan merungkai fasa 1 iaitu problems. Dalam fasa 1 problems ini, kami, kumpulan Power Rangers, telah mengedarkan soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada murid, guru pelatih dan juga guru profesional. Baiklah, berdasarkan graf di sebelah ini, kita dapat lihat bahawa majoriti 45% daripada responden telah memilih masalah yang sering dihadapi oleh murid tahun 5 berkaitan tata bahasa ialah kesalahan membina frasa nama dari aspek hukum DM, manakala 20% responden telah memilih masalah kekeliruan penggunaan kata ganda yang betul. Seterusnya, sebanyak 15% responden telah memilih masalah pembentukan kata majmuk yang sesuai, dan yang terakhir, sebanyak 10% daripada responden telah memilih kekeliruan dalam membina dan menggunakan frasa nama dalam ayat yang menggunakan kata adjektif ganda. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya bagi menyambung pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah fasa kedua iaitu unpack. Dalam fasa ini, kumpulan kami merujuk kepada DSKP tahun 5 iaitu Standard Pembelajaran 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks dengan betul. Standard pembelajaran tersebut telah menjadi bukti kepada kewujudan masalah hukum DM. Selain itu, kami juga telah memilih kajian tambahan iaitu kajian orang lain, kajian Z Malay dan diagnolisa pada tahun 2020 dan mengukuhkan lagi kewujudan masalah hukum DM. Tambahan, kajian tersebut turut menyatakan masalah itu berlaku kerana pelajar seringkali keliru dengan susunan frasa bahasa Melayu dan susunan frasa bahasa Inggeris, di mana susunan frasa bahasa Melayu, perkataan yang diterangkan mesti hadir dahulu dan diikuti oleh perkataan yang hendak menerangkan. Berbeza dengan susunan frasa bahasa Inggeris, di mana perkataan yang menerangkan hadir dahulu sebelum frasa yang hendak diterangkan. Itu sahaja fasa unpack bagi kumpulan kami. Seterusnya, pada peringkat yang ketiga iaitu suggest, terdapat dua ciri yang dititik beratkan iaitu berimpak tinggi dan mempunyai kos yang rendah. Kami menetapkan bahawa produk ini haruslah mempunyai kos yang rendah iaitu dapat menjimatkan kos perbelanjaan, masa dan juga sumber tenaga. Dari segi kos perbelanjaan sememangnya dapat dijimatkan kerana produk ini berbentuk digital. Dan dari segi sumber tenaga pula, berbeza dengan pengajaran secara tradisional iaitu seperti cak and talk, apabila menggunakan produk ini, guru tidak perlu menerangkan satu persatu di dalam kelas tetapi hanya perlu memberikan link dan murid boleh menggunakannya. Dan dari segi masa pula sememangnya dapat dijimatkan
dijimatkan kerana seperti yang kita ketahui teknologi digital bersifat pantas dan laju. Maka masa guru dan murid itu sendiri dapat dijimatkan. Bagi ciri yang kedua iaitu berimpak tinggi, kami menetapkan 5 kriteria yang perlu ada pada produk ini, iaitu yang pertama ialah easy, iaitu mudah dan digunakan dan juga bersifat mesra pengguna, dan yang kedua ialah bersifat radical, iaitu idea yang digunakan 100% daripada idea kumpulan kami, dan yang ketiga ialah bersifat interesting, iaitu menarik, iaitu agar mudah menarik perhatian murid yang menggunakannya, dan yang keempat iaitu safe, iaitu selamat digunakan oleh pengguna, dan yang terakhir iaitu yang kelima, produk ini haruslah mencapai hasilnya iaitu menambah kefahaman murid terhadap hukum DM. Maka berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan, kami bercadang untuk menghasilkan produk inovasi digital yang dinamakan sebagai delima merah. Baiklah, kita akan teruskan kepada fasa yang keempat iaitu fasa action. Jadi, berdasarkan fasa ini, kumpulan kami telah mengedarkan satu platform yang berbentuk Google Form bagi mendapatkan maklum balas dan penilaian daripada 15 orang responden. Jadi, berdasarkan penilaian tersebut, ianya dapat dijadikan sebagai penambahbaikan kepada inovasi kami. Okey, berdasarkan Google Form tersebut terdapat 3 soalan. Yang pertama ialah apakah kekuatan inovasi kami? Jadi rata-rata mereka menyatakan bahawa kekuatan inovasi kami ialah berunsurkan teknologi maklumat dan komunikasi yang mana bersesuaian dengan pendidikan abad ke-21. Soalan yang kedua pula ialah apakah kelemahan inovasi kami? Jadi rata-rata mereka menyatakan bahawa kelemahannya ialah tidak dapat digunakan sekiranya tiada liputan internet. Jadi yang ketiga pula ialah apakah cadangan penambahbaikan? Jadi mereka menyatakan supaya mereka mengubah SWOT untuk dijadikan sebagai satu inovasi yang berbentuk offline dan menambahkan lagi animasi dalam inovasi kami. Jadi secara keseluruhannya maklum balas daripada inovasi kami ini amatlah memuaskan kerana jadi ianya bersesuaian untuk digunakan oleh murid dalam mempelajari hukum DM. Baiklah, kita akan teruskan kepada fasa yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat fasa yang kelima iaitu reflektif. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat refleksi berdasarkan pengukuhan HIK. Pada fasa ini, kumpulan kami telah mengedarkan 2 soalan pemahaman murid berkaitan dengan hukum DM. Kami telah mengedarkan beberapa soalan objektif dan subjektif bagi menilai sejauh manakah pemahaman murid terhadap hukum DM. Kita lihat berdasarkan jadual tersebut, kita dapat lihat perubahan secara drastik pemahaman murid terhadap delima merah mengikut skor 0 sehingga 10. Sebelum memperkenalkan delima merah, tiada dari mereka yang mendapat skor 8 dan 10 soalan pemahaman berbentuk objektif sebelum menggunakan delima merah, manakala untuk skor soalan pemahaman selepas menggunakan delima merah, majoriti iaitu sebanyak 11 orang mendapat skor 10 dan 4 orang mendapat skor 8. Seterusnya, perubahan skor murid dalam soalan subjektif juga diambil kira dan ini menunjukkan tahap pemahaman sebelum dan selepas menggunakan delima merah. Untuk soalan subjektif sebelum, tiada seorang pun yang boleh mencapai skor 8 dan skor 9. Walau bagaimanapun, selepas menggunakan delima merah, 4 daripada mereka mendapat skor 8 manakala 11 orang mencapai skor 10. Okey, projek inovasi yang telah kami buat telah memberikan beberapa impak kepada para pelajar yang menggunakannya nanti. Bagi projek ini, mungkin impak yang diterima tidak terlalu besar, namun projek ini mampu mengurangkan bilangan pelajar yang kurang atau tidak mahir dalam penggunaan prasarana ini. Impak yang seterusnya ialah dapat menjadikan seseorang pelajar itu aktif untuk berfikir. Kerana dengan adanya bahan bantu mengajar seperti projek ini, murid akan lebih proaktif dan semangat untuk belajar. Mereka akan lebih suka bercakap berbanding mendengar penerangan tanpa dapat berbincang dengan rakan-rakannya. Projek inovasi yang telah kami buat menunjukkan keberkesanannya kerana dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang prasarana, terutamanya hukum DM. Projek kami telah mendapat dianggap berkesan kerana 11 orang daripada responden telah berjaya menjawab 10 daripada 10 soalan yang diberikan dan hal ini menunjukkan bahawa para responden menguasai tajuk dengan sangat cemerlang. Akan menerangkan peringkat yang ke-6. Pada peringkat ini terdapat 3 perkara yang dititik beratkan iaitu extend, extra serta extraordinary. Pada peringkat extend iaitu replikasi, produk ini buat masa ini hanya digunakan oleh murid tahun 5 sekolah rendah. Pada peringkat sharing pula, produk ini hanya dikongsikan pada peringkat tempatan iaitu kepada murid tahun 5 sebagai kumpulan sasaran serta kepada guru dan guru pelatih untuk memberi maklum balas terhadap produk inovasi yang kami hasilkan.
Pada peringkat ekstra pula iaitu research, kami ada membuat kajian soal selidik untuk mengenal pasti masalah yang murid tahun 5 hadapi terhadap mata pelajaran bahasa Melayu dan membuat kajian tambahan terhadap kajian yang sedia ada untuk membuktikan lagi kajian yang kami jalankan. Serta pada peringkat extraordinary pula, masa ini kami belum mendaftarkan produk inovasi kami kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Ini bermakna produk ini belum dipatenkan atau didaftarkan sebagai produk hak cipta terpelihara. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada ahli kumpulan Power Rangers dengan pembentangan yang sangat menarik tersebut. Baiklah, saya serahkan sesi maklum balas dan soal jawab kepada ahli-ahli panel kami, iaitu Encik Lee dan Puan Sabarina. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. So, terima kasihlah ya moderator Encik Hisham ya. Betul ya, Encik Hisham ya? Betul, Encik. Okay. So, sebenarnya saya nak tanya lah sebab saya belum melihat bagaimana inovasi ini membantu pelajar ini untuk betul-betul faham hukum TM. Boleh tak anda tunjuk bagaimana inovasi ini membantu pelajar menguasai TM ini? Mana inovasinya? Saya tak nampak lagi inovasi itu. Encik nak kami bentangkan slide ke, Encik? Saya tak pasti. Adakah anda punya inovasi itu ialah digital ke ataupun alat marujut ke apa? Saya tak nampak lagi alat. Ya, dia dalam bentuk digital. Sekejap ya, Encik. Saya nak tambah saya nak tambah Mr. Lee tu, alat tu, inovasi tu sebab tak ada nampak, tak disertakan dalam penulisan. Jadi hakim tak jelas, macam mana dia bila tiba-tiba budak tu boleh menguasai hukum DM tu. Jadi itu yang tak ada sekarang. Dalam slide pun tak ada. So, mungkin boleh tunjukkan. Sekejap ya, Cik dan Puan, kami tengah nak present slide. Maaf ya, sekejap ya. Okey. Boleh ke kena ambil masa? Dia kuis ke latihan ke apa sebenarnya? Dia dalam bentuk PowerPoint dan dalam PowerPoint tu dia ada latihan lah. Dia macam permainan sebenarnya. Okay, mungkin boleh tunjuklah supaya saya lebih jelas ya. Nak kena tunggu ke Mr. Lee? Ya, dia tak ada kah? Dapat tunjukkan?
Sebab saya tak dapat lihat hukum DM itu macam mana membantu pelajar. Betul. Ha. Nampak ke slide saya? Nampak. Tak nampak. Ada ke? Kejap ya. Okey. Kejap. Okey. Inilah ini. Kejap. Boleh dengar audio ke? Belum lagi. Aisyah, boleh tolong present, saya bagi link dekat awak, bolehkah? Sebab audio dekat saya tak keluar. Okey, boleh. Dapat tak Aisyah? Selamat datang ke Delima Merah anak-anak. Jom kita belajar bersama-sama. Jadi dalam isi kandungan untuk modul Delima Merah ni ada 5. Yang pertama adalah set inaksi, iaitu mari menonton, dan akan disertakan juga video dan link berkaitan. Kejap ya. Dan link berkaitan. Cuba buka nota boleh? Apakah yang dilakukan oleh Upin dan Ipin serta rakan-rakannya dalam video Aisyah, tersebut? tekan kembali. Kembali lagi. Okey, Purnita. Hai anak-anak, jom membaca. Membaca itu kan jambatan ilmu. Sila tekan seterusnya. Okey, untuk dalam nota ni kami letakkan apa itu maksud hukum DM supaya murid boleh mengetahui atau memahami apakah itu hukum DM. Seterusnya kami juga meletakkan satu link di bahagian sebelah sini untuk murid melihat ataupun menonton dengan lebih jelas dalam YouTube, dan di sebelah sini, di sebelah kanan ni kami meletakkan pilih buku. Jadi murid-murid boleh memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari satu daripada 7 ini. Contohnya Aisyah cuba tekan salah satu buku dekat sini. Okey, kalau murid tu menekan buku kat sini akan keluar satu hukum DM iaitu sos cili dan iaitu sos cili. Kalau murid nak tahu lagi contoh-contoh lain bagi hukum DM, Aisyah cuba tekan seterusnya lagi. Mereka boleh memilih buku lain dan akan menjumpai contoh hukum DM yang lain. Okey, macam tu. Okay. Ini adalah lagu ciptaan kami untuk murid memahami lagi apa itu hukum DM. Kawan-kawan, kita tuntut ilmu tentang hukum DM dalam frasa nama. D itu dia
Dan untuk bahagian ni pula lepas mendengar lagu, murid akan menekan bahagian seterusnya dan sini akan dipaparkan satu petikan iaitu amalan rumah terbuka. Murid-murid boleh membaca petikan ini dan mengenal pasti contoh-contoh hukum DM yang terdapat dalam petikan tersebut. Seterusnya. Sudah selesai membaca, jom kita ketahui dan kenali hukum DM yang terdapat dalam petikan tadi. Baiklah, di sini pula lepas membaca petikan, di sini ada analisis bagi pembahagian yang mana hukum DM diterangkan dan yang mana hukum DM untuk menerangkan dan dijadikan satu hukum DM dan dijadikan satu perkataan yang disebut sebagai hukum DM. Dan kami membuat analisis ini dalam bentuk jadual seperti inilah supaya murid boleh faham dan boleh kenal pasti setiap satu hukum DM di dalam petikan tersebut. Okey, saya rasa cukuplah. Cukuplah bahagian yang anda terangkan saya dah faham. Okey, terima kasih. Cuma satu soalan saya satu ya. Macam mana bagi saya ini satu perisian khusus sebenarnya. Anda cuma nak buat satu perisian khusus lah ya. Courseway lah kalau bahasa Inggeris kan. Okey, cuma soalan saya ialah macam mana hukum DM yang anda inovasikan itu boleh menyelesaikan masalah pelajar yang tak boleh membezakan di antara pisang goreng kan dengan goreng pisang. Ya. Kalau saya pelajar, saya tahu ada perkataan goreng pisang pun ada, pisang goreng pun ada, lembu susu pun ada, susu lembu pun ada. So macam mana hukum DM ni membantu saya untuk boleh membezakan di antara pisang goreng dan goreng pisang, susu lembu ke lembu susu. Dan terima kasih. Kemudian Mr. Lee sudah ke? Moderator boleh dengar saya tak? Ya, saya boleh dengar Puan Sabarina. Okey, pertamanya tahniah kepada kumpulan Power Rangers. Ni 5 orang Power Rangers, Azira, Hasna, Azmina, Nurain dan Juwita. Tahniah kerana dapat bina satu aplikasi untuk mengatasi masalah hukum DM lah. Okey. Pertamanya, ada ke mereka di dalam ini? Ya, ada Puan. Boleh buka kamera, saya nak tengok. Ya, Alhamdulillah. Okey, yang pertamanya bila saya baca penulisan kumpulan Power Rangers, saya baca dari muka surat depan hingga muka surat belakang Okey, bila saya baca dekat bahagian problem tu, saya ada baca satu ayat. Ayatnya berbunyi begini. Okey. Untuk itu, kami telah memilih 20 orang responden yang terdiri daripada murid, guru dan guru pelatih untuk mendapat pandangan atau pilihan dari mereka berkenaan dengan tema yang kami pilih. Itu yang pertama. Jadi soalan saya dalam petikan ayat itu ialah, kalau dekat dalam penulisan ni, saya jumpa 2 responden. Jadi saya tak tahu mana satu yang boleh dengar ke? Dekat saya lekat-lekat Puan, tak begitu jelas. Tak jelas tak, daripada ayat yang saya baca tadi, boleh dengar tak? Boleh. Okey, daripada ayat yang saya baca tadi, di bahagian problem tu, kumpulan ini menyatakan 20 orang responden. Masa bila saya pergi kat belakang baca-baca lagi, bagi tahu 15 responden. Bila present bagi tahu 15 responden. Jadi saya keliru tentang itu yang pertama. Yang kedua, saya nampak penglibatan guru, murid dan guru pelatih dekat situ. Ada tiga pihak ni.
Jadi saya tak pasti mana satu yang digunakan. Itu yang kedua. Okey, saya bagi jawab itu dulu sebelum saya bergerak kepada yang ketiga. Okey, izinkan saya untuk menjawab soalan Puan dulu ya. Untuk yang pertama, untuk bahagian yang masalah untuk kami dapat masalah itu, kami edarkan kepada 20 orang. Tetapi untuk bahagian yang memfokuskan kepada murid, iaitu di mana murid diminta untuk menjawab dua borang soal selidik, iaitu untuk soalan sebelum pemahaman mereka terhadap hukum DM sebelum, dan juga selepas itu kami berfokuskan kepada murid. Tetapi untuk borang soal selidik yang 20 orang yang pertama, untuk masalah itu kami macam bertanya, macam meminta pandangan daripada tiga pihak ini tadilah. Tapi sebenarnya inovasi kami berfokuskan lebih kepada murid. Cuma untuk mendapatkan masalah itu, kami menyenaraikan masalah-masalah. Lepas tu kami minta guru pelatih dan juga murid lah, ada beberapa murid iaitu yang terdiri daripada saya punya sepupu dengan jiran-jiran juga yang ada murid tahun 5. Jadi kami meminta mereka menyatakan pandangan mereka terhadap masalah yang mereka hadapi dalam banyak-banyak yang kami senaraikan di situ sebenarnya. Menjawab ke Puan? Okey, boleh. Sebab bila kita buat inovasi, prosesnya begini. Kita jumpa masalah tu, satu je masalah kita jumpa, lepas tu kita buat inovasi terus tackle masalah tu. So saya tengok sangat, jadi dekat situ yang saya nak highlight dekat situ. Dapat tak? Betul. Dapat tak? Lagi dapat. Lagi satu, saya nak menjawab persoalan Encik Lee yang dia tanya bagaimana nak memahamkan murid berkaitan aspek hukum DM. Jadi ini pandangan saya sendirilah. Kalau pada pendapat saya, aspek hukum DM ni sebenarnya dia melibatkan kekeliruan. Sebenarnya kita tak tahu. Kadang-kadang saya sendiri pun keliru sama ada kari ayam ataupun ayam kari sebenarnya. Jadi menurut saya, macam mana kita nak memahamkan adalah melalui pertama mungkin bacaan. Itu khususnya lah. Tapi kalau murid ini, kita mungkin boleh memberi mereka banyak latihan supaya macam mereka tahulah, mereka dapat membezakan yang mana satu yang betul dan mana yang satu yang salah. Itu pandangan saya. Kalau tahu ahli-ahli kumpulan saya lain ada pandangan mereka, saya serahkan kepada mereka sekiranya ada. So, maksudnya inovasi ini lebih kepada latihan kan? Betul tak? Ya, drill. So inovasi lebih banyak drill and practice lah. Latihan to be, maksudnya macam tu. Ya, sebab kalau aspek hukum DM ni bagi saya sebenarnya dia memerlukan latihan. Selain kita tahu pasal benda tu, cara kita nak macam mana kita cakap, cara macam mana kita nak memahami lebih lanjut apa itu hukum DM. Okey, boleh saya tahu di mana kajian ini dilaksanakan? Melibatkan pelajar tahun 5 di mana ni? Dan berapa orang? 15 orang tadi kan? Dekat mana Dia 15 orang tetapi dia di seluruh Malaysia lah kiranya. Sebab kami, dia lain-lain tempat Puan. Jadi kami edarkan tu secara rawak. Jadi contoh saya di Sri Aman. Jadi saya adalah beberapa orang yang saya kenal murid tahun 5 yang cousin saya, sepupu saya dan juga jiran saya yang murid tahun 5. Lepas itu di Asajaya Kuching, dekat mana lagi? Dekat Debak dan juga Sabah pun ada. Jadi kiranya meluas. Okey. Itu yang pertama. Sebab bila mana cikgu ni dia nak buat inovasi, dia jumpa masalah di sekolah. Jadi proses dia membuat inovasi itu, pegangan utama setiap cikgu ni, sebab saya pun cikgu juga, pegangan utama kita ialah di SKP. Bila saya tengok di SKP 5.1.1 ni, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks. Sebab dia luas sebenarnya. Saya tak pasti di celah mana hukum DM itu menjadi asas, dan adakah betul-betul
DM tu menjadi masalah kepada murid tahun 5. Saya tak tengok data awal yang menunjukkan betul-betul murid tu bermasalah. Saya tengok graf ada, graf tu saya tengok pemerhatian yang dibuat. Maksudnya hasil. Saya tak tengok itu secara gambar tu. Faham tak? Dapat tak? Sebab kami tak masukkan senarai responden kepada pihak juri sebenarnya. Mungkin di situ silapnya. Saya rasa senarai responden tu okey lagi. Maksud saya evidence tu. Ya. Faham tu. Puan nak saya tunjukkan ke? Hello? Agak tersekat. Masalah hukum DM tu, sebab bila di sekolah, ada keraguan tu, jadi evidence tu perlu. Dapat tak? Dapat. Okey, tapi bagi dia overall okey. Dia dalam, sebab saya baru tengok tayangan video tadi, baru kami sana pelaksanaan penggunaan delima merah tu, dia ada lagu. Dalam lagu tu saya nampak ada formula. Sebab kita nak benda yang mudah. Ada formula yang kamu selipkan di dalam lagu. Tahniah. Itu sesuatu yang bagus. Okey, overall semua bagus. Tahniah. Keep it up. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik. Okey. Encik Lee tak ada nak tambah apa-apa? Saya rasa okey. Cuma tadilah itu saya nak tanya dengan hukum DM itu ya, macam mana dia diaplikasikan ya. So tadi katakan bila tengok dia ada lagu kan. Mungkin lirik lagu itu membantulah pelajar itu ya mengingatkan hukum DM itu. So so saya rasa kekuatan sebenarnya terletak pada lagu. Ya, kekuatan tempat lirik lagu itu. Ya, mungkin itu fokus kita lah. So kita kena highlight apa fokus kita. Juga seperti yang Cikgu Sabarina beritahu ya, berkaitan dengan macam mana kita nak menentukan masalah. Sebab bila you bagi survey, you bagi ke semua, ada bagi cikgu, ada bagi guru pelatih, ada bagi budak sekolah kan. Jadi fokus itu dah tak betul lah. So kalau kita take ke budak, kita bagilah mengkaji budak ya. Jangan kita bagi kajian kepada guru pelatih kan. Okay. So contohnya, saya bagi satu contoh mudah lah. Katakan anda mungkin saudara mara yang jauh datang ke nak melawat kita. Ya, saudara mara jauh nak melawat kita. Dan kita tak tahu kita nak jamu dia apa. So, kita buat survey form, kita tanya jiran ke, kita tanya apa kawan kita kat PG ke, apa sebenarnya makanan kegemaran Malaysia. Jadi semua kata durian nanti. Nanti tetamu awak datang daripada jauh, awak jamu dia durian. Kan? Sedangkan dia tak suka makan durian. So maksudnya tak betul lah. Ya, tak betul kita punya target. Responden kita, kalau kita kaji, respon itulah kita kaji ya. Ya, jauh kita tak tanya yang lain tentang benda itu. Okey, itu pandangan saya lah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kerana sudi berkongsi pendapat ataupun untuk menambahbaikkan inovasi bagi kumpulan Power Rangers ini. Baiklah, selesai sudah perkongsian kumpulan yang kedua, kita beralih kepada perkongsian kepada kumpulan yang terakhir pada petang ini. Zagnia merupakan nama bayi yang bermaksud bersemangat dan berfikiran positif. Dengan itu, kumpulan ini menerapkan fikiran positif dan bersemangat dalam penghasilan inovasi mereka. Oleh itu, majlis mempersilakan kumpulan Zagnia dengan inovasinya mudahnya imbuhan untuk memulakan perkongsian. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada para panel hakim dan rakan-rakan. Berikut merupakan video pembentangan kami yang akan dibentangkan oleh pihak teknikal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan inovasi kami bersempena dengan Convention Inovasi Pembelajaran yang bertemakan memperkasakan pembelajaran era pandemik melalui inovasi. Jadi berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah pengenalan. Menurut Zaki et al. Pada tahun 2013, paradigma dan sistem pendidikan telah menuntut dan menggesa para guru membuat perubahan di mana salah satu elemen penting dalam perubahan ialah kreativiti.
Oleh itu, salah satu kreativiti yang boleh dilakukan ialah dengan melaksanakan inovasi bagi membantu guru mengendalikan proses PDP serta mewujudkan suasana PDP yang menarik. Jadi, fasa yang pertama kita kenali sebagai problem iaitu masalah. Dalam fasa ini, masalah utama yang kumpulan kami telah fokuskan ialah daripada aspek tata bahasa iaitu kata berimbuhan. Berikut merupakan bukti masalah ini wujud. Jadi, masalah ini telah berlaku pada dalam kawalan dan berada pada zon biru, iaitu untuk menyelesaikannya perlunya masa yang terdekat. Selain itu, masalah ini juga berlaku pada peringkat organisasi. Jika tidak diatasi, terdapat 4 kesan yang akan berlaku. Yang pertama, kesalahan akan menjadi kebiasaan dalam kalangan murid. Yang kedua, akan menyukarkan murid apabila memasuki darjah 5 dan 6. Yang ketiga, penulisan karangan tidak dapat dihasilkan dengan baik dan yang terakhir akan memberi impak ketika murid menjawab soalan peperiksaan. Jadi, fasa yang kedua pula kita kenali sebagai unpack iaitu merungkai masalah. Jadi, kumpulan kami telah mengaitkan dengan dokumen standard kurikulum dan pentafsiran iaitu DSKP. Dan kumpulan kami telah memilih DSKP tahun 4 dari segi aspek tata bahasa. Jadi, jadual tersebut menunjukkan DSKP dan SK dan SP yang telah kami pilih. Jadi, berdasarkan SK dan SP ini, murid perlu memahami dan menggunakan 3 jenis kata berimbuhan mengikut konteks. Kumpulan kami juga telah menyenaraikan sebanyak mungkin punca yang berlaku dan turut memfokuskan kepada 3 punca utama. Jadi bagi 3 punca utamanya, berlakunya kekeliruan dalam kalangan murid mengenai cara menggunakan kata imbuhan dengan tepat, adanya sikap murid yang malas membaca dan membuat latihan dan juga proses PDP guru yang kurang efektif. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan fasa yang ketiga, iaitu fasa suggest. Dalam fasa ini, kami telah menyenaraikan 2 aspek iaitu dari segi Cherrysomes dan juga MOS. Baiklah, untuk Cherrysome yang pertama, C, kami telah berniat untuk menghasilkan inovasi yang berbentuk digital yang mudah untuk digunakan kerana kami akan menyertakan butang navigasi yang dapat membantu pengguna untuk mengakses pelbagai kandungan yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Baiklah, aplikasi yang dihasilkan juga akan berbentuk radikal kerana mengandungi pelbagai kandungan seperti nota, kuis dan juga video pembelajaran dalam satu aplikasi yang sama. Dari segi interesting pula, kami akan menawarkan aplikasi yang bertemakan angkasa yang dapat menarik perhatian pengguna dan juga disertakan dengan latar belakang muzik yang ceria. Dari segi S pula iaitu safe, aplikasi ini dijangkakan selamat untuk digunakan dan tidak akan datangkan sebarang kemudaratan kepada pengguna. Dan ciri-ciri tambahan yang turut ditawarkan oleh aplikasi ini juga ialah boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang kerana pengguna hanya perlu memak turun sekali sahaja dan boleh diakses pada bila-bila masa saja mengikut kesesuaian yang dialami oleh mereka. Berikut merupakan lakaran awal untuk menghasilkan inovasi kami ini. Seterusnya dari segi MOS pula, money, pengguna akan dijangkakan mengalami penjimatan yang banyak dari segi wang ringgit kerana aplikasi ini telah memuatkan berbagai jenis nota imbuhan. Jadi pengguna tidak perlu membeli buku rujukan tambahan dan juga pergi ke kedai buku untuk membeli buku kerana aplikasi ini menawarkan ketiga-tiga jenis imbuhan. Seterusnya dari segi outcome, pencipta iaitu kami menjangkakan pengguna akan dapat mempertingkatkan kefahaman dan juga penggunaan mereka dalam 3 jenis imbuhan ini. Seterusnya, kami juga yakin bahawa sumber tenaga dapat dikurangkan kerana pengguna tidak perlu pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan imbuhan. Dan dari segi masa juga dapat dijimatkan kerana pengguna tidak perlu membazirkan masa untuk mencari rujukan lain atau menonton video di aplikasi yang lain. Baiklah, seterusnya ialah fasa yang keempat iaitu fasa action. Jadi menerusi ciri-ciri yang telah saya terangkan tadi, kami telah mencipta satu aplikasi yang dikenali sebagai mudahnya imbuhan. Jadi untuk aplikasi ini kami turut menggunakan bantuan daripada 4 aplikasi yang lain iaitu Microsoft PowerPoint, iSpring Suite, HTML 5 dan juga website to APK Builder Pro. Berikut merupakan tata cara menggunakan aplikasi mudahnya imbuhan ini. Lakaran flow design. Jadi untuk pengetahuan semua, kami turut melakukan uji cuba aplikasi ini kepada pengguna untuk mendapatkan maklum balas dan bertujuan untuk melakukan penambahbaikan. Antara kelebihan yang telah dinyatakan oleh pengguna ialah aplikasi kami ini lengkap
kerana disertakan dengan video pembelajaran, nota dan juga kuis. Dari segi kekurangan pula, butang navigasi tidak terlalu jelas, nota tidak disertakan dengan audio sekali, satu kuis yang disediakan tidak menepati objektif pembinaan inovasi, nota terlalu kecil tulisannya. Maka melalui maklum balas tersebut, kami telah membina semula dengan menambah baik rakaman suara, membahagikan nota supaya tulisan lebih jelas, menambah contoh ayat dan juga mengemas kini kuis supaya lebih tepat dengan objektif penghasilan aplikasi. Dan berikut merupakan produk terakhir yang telah kami hasilkan sehinggalah sekarang. Seperti yang boleh dilihat, terdapat 4 jenis kuis dan nota-nota yang disediakan juga mempunyai tulisan yang besar dan jelas. Akhir sekali, berikut merupakan manual penggunaan inovasi mudahnya imbuhan yang telah kami muat naik dalam laman Sesawang AnyFlip. Jadi ini membolehkan semua pengguna untuk mengaksesnya pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya beralih kepada fasa kelima iaitu fasa reflect ataupun refleksi, yang mana terdapat 3 perkara yang akan kami bincangkan, iaitu yang pertama adalah keberhasilan produk kami, kedua impak dan yang ketiga adalah keberkesanan. Dan untuk menguji keberhasilan inovasi kami, kami telah melakukan penilaian menggunakan borang Google di mana kami menjalankan 2 ujian iaitu pra-ujian dan pasca ujian, di mana pra-ujian dilakukan sebelum kami memperkenalkan inovasi kami kepada para pengguna dan pasca ujian dilakukan setelah produk kami digunakan oleh pengguna ataupun responden kami. Jadi soalan-soalan yang telah kami bina adalah setara, di mana soalan yang kami kemukakan di pra-ujian dan pasca ujian menguji imbuhan-imbuhan yang sama namun dalam konteks ayat yang berbeza dan telah diuji oleh 10 orang murid daripada sekolah rendah. Okey, ini adalah keputusan pra-ujian dan pasca ujian 10 orang murid tersebut. Keputusan min, median dan julat markah murid, di mana kalau kita boleh lihat untuk pra-ujian markahnya adalah 11 dan pasca ujian julat markahnya adalah 5. Ini merupakan rubrik tahap penguasaan murid di mana 1 hingga 4 dikategorikan sebagai sangat lemah, 5 hingga 8 dikategorikan sebagai lemah, 9 hingga 12 dikategorikan sebagai sederhana, 13 hingga 16 dikategorikan sebagai baik, 17 hingga 20 dikategorikan sebagai cemerlang dan 21 hingga 24 markah betul dikategorikan sebagai sangat cemerlang. Dan ini merupakan dalam kami masukkan dalam graf untuk keputusan pra-ujian dan pasca ujian 10 orang murid. Jadi berdasarkan graf ini kita boleh lihat bahawa keputusan semua responden ataupun semua murid ke-10-10-nya mengalami peningkatan. Dan kalau kita boleh lihat pada responden yang ke-10 ataupun murid ke-10, peningkatan yang sangat ketara boleh kita lihat melalui pra-ujian dan pasca ujian yang telah dijalankan. Dan ini pula impak inovasi kami, iaitu yang pertama meningkatkan pemahaman para pelajar berkaitan dengan topik imbuhan ini. Kedua, murid akan lebih faham dan mempunyai pengetahuan yang kukuh tentang topik imbuhan apabila menggunakan inovasi ini. Yang ketiga, inovasi kami menjimatkan wang, tenaga dan masa. Dan yang terakhir, boleh dijadikan oleh guru-guru sebagai bahan bantu mengajar di sekolah, terutama semasa pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran di atas talian ini. Dan untuk keberkesanannya pula, secara amnya ataupun secara logiknya, berdasarkan peningkatan markah oleh murid-murid, inovasi ini sememangnya berkesan dan keberkesanannya tidak hanya pada murid, bahkan pada guru dan masyarakat tempatan sekaligus sekiranya mereka menggunakan inovasi kami ini. Dan untuk fasa yang keenam iaitu fasa 3EXT, di mana untuk fasa ini kami telah menjalankan satu perkongsian untuk aspek perluasan yang mana kami lakukan ke peringkat tempatan sahaja, yang mana pada tarikh 3 Ogos 2021 kami telah mengadakan sesi perkongsian bersama dengan beberapa rakan pelatih guru daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim, beberapa pelajar daripada UNIMAS, UITM, pelajar-pelajar lepasan STPM yang mana akan menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan dan juga beberapa orang pelajar sekolah menengah yang turut serta dalam sesi perkongsian kami. Dan seramai lebih kurang 30 orang peserta mengikuti sesi perkongsian tersebut dan sesi soal jawab juga telah dilakukan kerana kebanyakannya berminat dengan inovasi kami. Dan kesannya kami mendapat maklum balas yang positif dan mereka memberikan kami beberapa cadangan tambahan untuk kami tingkatkan serta tambah baik inovasi kami ini.
Dan sebagai penutup, justru jelaslah bahawa inovasi kami ini sememangnya mudah serta berkesan untuk digunakan oleh setiap pengguna. Oleh itu, pengguna bolehlah memuat turun aplikasi ini supaya dapat memberi lebih banyak kelebihan kepada para pengguna. Dan ini merupakan rujukan-rujukan yang telah kami gunakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan di atas lagi majlis menjemput Puan Sabarina dan Encik Lee untuk memberi maklum balas dan soal jawab. Mr. Lee dulu ah. Mr. Lee, mic buka, mikrofon buka. Saya dulu Okey. Saya nak tahulah sebab apabila anda kata pelajar ini sering melakukan kesilapan imbuhan. Kesilapan imbuhan itu cukup luas. Cukup luas. So mana fokus kita sebenarnya? Apa sebenarnya pelajar itu tak tahu tentang imbuhan itu? Adakah kerana mereka tak tahu maknanya? Contohnya pedalaman dengan pendalaman. Ya, ataupun terdapat ejaan yang silap macam berbahaya jadi membahayakan. Okey, sebenarnya mana kesilapan pelajar itu? Sebab dia luas sangat. Yang mana orang nak teka? Sebab dia nak mengajar semua itu banyak sangat. Kan? So, mana fokus kita? Baiklah, bagi menjawab persoalan daripada Encik Lee, sebenarnya kami telah melakukan kajian terlebih dahulu mengenai kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid dalam imbuhan ini. Jadi berdasarkan 3 kajian yang telah kami peroleh, ada murid yang salah eja imbuhan seperti imbuhan men, meng, menge, pen, penge macam tu. Lepas tu kami telah membuat keputusan untuk cover keseluruhan imbuhan lah untuk menambahkan lagi pengetahuan pengguna mengenai kata imbuhan ini. Adakah itu menjawab soalan Encik Lee? Bagi saya dia terlalu meluas lah. Kalau dalam satu perisian anda buat, awak nak tacklekan semua benda itu. Kalau anda mampu selesaikan semua masalah dalam satu perisian, cukup lumayan lah. Siapa nak beli perisian itu ya? Kalau dia mampu menyelesaikan semua masalah imbuhan. Pada pandangan saya mungkin awak kena fokuskan benda yang kamu rasa penting lah ya, yang mana kesalahan. Contohnya awak katakan yang paling banyak yang awak detect itu ialah kesalahan ejaan imbuhan itu ya. Mungkin itulah ada fokuskan. Kata dia terlalu meluas lah ya, dan anda tak tahu ya impaknya macam mana. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih. Okey, kumpulan Zakinia. Assalamualaikum. Ernia, Azra dan Ashikin. Boleh saya tengok muka anda, wajah-wajah anda? Waalaikumsalam cikgu. Boleh tengok muka tak? Dengar tak suara saya? Sekejap cikgu sebab kami ada masalah sambungan internet sebab kat kawasan kami blackout sekarang ni. Oh, dekat mana tu? Sepauh. Oh, Sepauh jauhnya. Okey, alhamdulillah. Tahniah kerana telah mencipta sesuatu untuk mengatasi sesuatu. Okey, jadi saya ada beberapa komen lah. Anggap komen daripada saya maupun Mr. Lee ni bukan komen yang membunuh awak. Tidak komen yang membina supaya berada dalam tahap yang lebih bagus insyaAllah suatu hari nanti. Alright. Saya setuju dengan apa yang Mr. Lee cakap tadi. Bila mana awak berjumpa dengan masalah tata bahasa isu imbuhan, penggunaan imbuhan. Imbuhan ni guys luas. Bila saya tengok skop tu terus imbuhan sebab saya tak tengok lagi digitalnya ni macam mana. Macam mana mudahnya imbuhan ini membantu. Saya tak tengok lagi. Sama ada bagi nota ke, bagi latihan ke, bagi kuis ke, seperti apa video dan seperti apa dan sebagainya. Saya tak nampak lagi di situ sebab tidak diceritakan di dalam penulisan ini. Saya baca penulisan ni Itu yang pertama. Yang kedua,
saya tak nampak ada sebarang pemerhatian awal itu. Mungkin kumpulan Zakinia telah membuat pemerhatian awal untuk detect the problem is there, tapi evidence tu tidak disertakan dalam penulisan. Jadi saya tak nampak masalah itu betul-betul wujud ataupun andaian semata-mata. Kita boleh mengandai Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa pesakit ni? Kita nak menghasilkan inovasi ni berdasarkan daripada masalah yang kita jumpa. Kita nak buat satu ubat untuk mengubat masalah tersebut. Jadi kita kena ada pesakit. Saya tahu pesakit ni ada 10 orang tapi saya tak tahu siapa, peringkat mana, tahun berapa, kategori budaknya itu macam mana dan sebagainya. Ataupun boleh saya dapatkan respon untuk itu dulu sebelum saya lanjutkan dengan yang lain. Boleh ke? Dengar ke apa yang saya cakap? Boleh. Puan, okay, boleh dengar suara saya tak? Boleh. Teruskan. Untuk yang 10 responden tu, 10 responden tu daripada budak tahap 2 daripada kampung sebawah saya sendiri sebab cousin, sebab sepupu sepapak saya dengan adik-beradik kawan saya lain, contoh macam Ashikin dengan Azra sekali. So kami gunakan untuk kajian untuk inovasi ni kami fokus kepada 10 orang tu yang terdiri daripada adik-beradik sepupu sepapat yang berumur antara 10 hingga 12 tahun. Oh, okey. Jelas. Okey, sebab bila gunakan mereka ubat ni terhasil dulu ke inovasi ni dulu ke atau memang dah tahu mereka ataupun mereka yang 10 orang ni jadi alat menguji mudahnya imbuhan. Secara jujurnya. Secara jujurnya, sebab kalau rasanya kami ada masukkan, kami pilih isu ini sebab satu adalah pengalaman peribadi saya sendiri yang mana saya mengajar ataupun waktu tu sepupu saya tadi dia minta tolong untuk saya ajar tentang imbuhan ni tapi dia macam tak berapa nak kuasai bahagian imbuhan ni. So daripada situlah lepas tu kami cari lagi bukti-bukti lain daripada kajian-kajian yang mana kita lihat kalau antara kajian telah kami cari tu yang based on 2020. So maksudnya isu imbuhan ni memang masih berlaku hingga kini dan itulah salah satu sebab mengapa kami pilih isu ini, Cikgu. Okey. Saya nampak ada banyak kajian daripada muka surat kedua tu hampir semua perenggan yang kedua tu menulis pasal kajian, dapatan kajian. Tapi saya tak nampak dapatan responden itu yang saya nak sebenarnya. Okey, tak apa Ernia. Okey, satu soalan yang terakhir. Okey, dalam mudahnya imbuhan itu, digital itu, ada tak formula tertentu? Okey, bila kita nak guna cikgu tak nak nota tau. Dia bukan nota. Okey, bila nak guna apa beza guna dengan mem? Kalau kita guna imbuhan apitan, apa yang akan berlaku? Ada tak formula-formula itu dimasukkan dalam mudahnya imbuhan itu? Setakat ini belum ada cikgu tapi kami akan usahakan untuk buat formula tu. Sebab sekarang ni mudahnya imbuhan yang kami ciptakan sekarang ni dia ibarat buku rujukan kepada para pelajar sebab objektif utama kami adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman pelajar yang mana pada awalnya mereka memang dah ada pemahaman awal tetapi dengan ada bantuan mudahnya imbuhan ni dia orang boleh kukuhkan lagi imbuhan pengetahuan tentang topik imbuhan ni. So bagi kami setakat ni formula tu belum ada lagi tapi kami akan usahakan untuk cuba buat untuk mudahkan lagi pemahaman tentang topik imbuhan ni, Cikgu. Okey, bagus. Saya suka semangat itu. Kalau dah jumpa formula kongsi dengan saya. Jangan sembunyi-sembunyi, simpan-simpan di IPTA. Okey, anyway. Boleh, kena DM kita. Okay. Sebab saya nampak ada
proses penambahbaikan. Okey, saya kumpulan Zakinia. Terima kasih Puan. Ada tambahan maklumat lagi daripada Encik Lee? Saya rasa cukuplah, cuma saya katakan fokus kita sebenarnya kita buat perisian khusus kan. Ya, yang kita buat satu causeway lah. So itu yang inovasi kita. Okey. So itu daripada saya lah, saya kena terangkan sebenarnya inovasi itu satu perisian khusus yang memudahkan dia diedarkan kepada ibu bapa ataupun murid lah. Itu mungkin awak boleh highlightkan itu tujuannya kan. Okay. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Puan Sabarina dan Encik Lee di atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kumpulan Zaknia yang bersemangat betul. Baiklah, selesai sudah sesi perkongsian oleh ketiga-tiga kumpulan pembentang kita pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada para pembentang yang bertugas. Ya, Puan. Encik Moderator. Ya, Puan. Boleh tak saya mencelah? Boleh. Tak dengar lah, boleh ke tak ni? Okey, saya mengambil kesempatan sebab kita dah habis untuk pelajar-pelajar yang bakal-bakal guru yang berada dalam bilik selari 4 ni. Saya bersama dengan Mr. Lee anggap setiap teguran daripada kami tu bukan teguran untuk memasukkan awak ke dalam panah. Tidak tapi anggaplah teguran itu sebagai teguran yang membina insyaAllah. Dan ucapan peribadi daripada saya, semoga anda terus berjaya, sukses, teruskanlah menghasilkan inovasi-inovasi yang nantinya akan digunakan dalam dunia realiti pendidikan yang sebenar. InsyaAllah. Jangan berhenti di sini, tambah baik apa yang patut dan jangan buat inovasi ni semata-mata nak menyertai pertandingan seperti ini. Sekejap lagi kalau tak ikut, pencara marah. Jangan macam tu Teruskan berinovasi dan bereksperimen insyaAllah. Baiklah, terima kasih Puan Sabarina. Saya serahkan kepada Encik Lee, ada sedikit ucapan penghargaan kepada kumpulan. Ya, bagi saya setiap kumpulan itu dah berusaha lah ya. Saya berusaha dan cuba nak menghasilkan sesuatu yang terbaik lah. Ya, so saya anggapkan semua telah membuat satu usaha yang baik lah ke arah untuk menambah baik ya sistem pendidikan kita ya. Cuma seperti katakan tadi kena lebih berfokus lah ya. Kalau kita nak buat itu apa-apa inovasi kita fokus kepada siapakah pesakit kita kan ya, seperti yang Cikgu Sabrina katakan. Kita betul-betul kena pastikan apa penyakit dia. Ya, kalau bahasa Inggeris kita panggil root cause problem lah. Ya, punca sebenarnya ya mereka hadapi masalah kenapa. Okay, kita jangan ambil agak-agak agak-agak dia tak faham ilmu bahan, agak-agak dia tak faham seberapa bahasa ya. Kita tak boleh pakai agak-agak lah. So kalau kita lebih berfokus saya percaya ya kita boleh selesaikan banyak masalah di dalam kelas kita atau masa kita PDP. So itu pandangan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih juga kepada para pembentang sebentar tadi yang bertukus lumus menyediakan slide pembentangan. Sekali ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli panel dan rakan pembentang di atas perkongsian yang bermakna itu tadi. Saya yakin perkongsian-perkongsian itu memberi banyak input tambahan kepada para pendengar. Justru akhir kata ribuan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan yang sudi hadir menjayakan majlis KIP pada kali. Saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang mengacara majlis pada petang ini. Saya juga akhiri dengan serangkap pantun. Malam hari pergi ke pekan, melihat langit dipenuhi bintang. Maaf dan terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa KIP akan datang. Jaga penjarakan dan sayangi diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you Mr. Lee. Thank you. Okay, bye. Thank you Cikgu Sabrina, Mr. Lee. Terima kasih. All the best, all the best. Ya. Jumpa formula, bagi tahu saya dulu Nanti kami roja Cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye.